Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah sebuah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'an. Kamu tak tahu apa-apa. Keluar daripada perut ibu, kamu tahu menangis saja. Lalu Allah letakkan dan Allah jadikan pemandangan, pendengaran dan hati. Moga-moga kamu jadi orang yang berterima kasih, ini bersyukur pada Allah. Dalam surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr, ayat yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Kami dah tunjukkan jalan kepada kamu yang baik macam ni, yang buruk macam ini. As-sabil itu boleh kaitkan dengan syariat tersebut. Kami tunjuk jalan yang baik, jalan jahat kami jelaskan macam mana. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dalam surah tu Al-Kahfi ayat 54. Kami dah tunjukkan dan telah tasrifkan, telah jelaskan dalam Al-Quran untuk manusia tentang contoh-contoh yang boleh diikuti oleh manusia. Tapi jenis manusia, kata Allah, suka nak berbantah, suka nak bergaduh. Benda hak betul, dia kata tak betul. Benda tak betul, dia kata betul. Benda boleh, dia kata tak boleh. Benda tak boleh, dia kata boleh. Jadi Allah jadikan kita la ta'lamuna syai'an. Keluar kita daripada perut mak kita, kita tak tahu apa benda. Kalau bahasa selalunya bodoh, dalam bahasa kasarnya bodoh gitulah. Kita ternangis. Tiba-tiba ayah kita, atuk kita, atau siapa dia pegang kita, masa menangis, kita kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita terdiam seketika. Sebab ayah kita telah meletakkan atau atuk kita telah meletakkan atau tok kita telah mengazan kat kerana bahasa ini syariat. Jalan. Kerana rasa satu sunnah Nabi. Yang kedua kerana ini merupakan jalan sebagaimana telah bersabda Nabi SAW. Tahukah kamu kenapa budak menangis selepas bersalin? Lalu sahabat kata Allah wa Rasulullah a'lam. Allah lah dan Nabi-Nya lah yang lebih mengetahui. Maka Nabi sebut antaranya ialah yang mula-mula menyentuh baby ialah syaitan. Syaitan ini bersifat panas, dicipta daripada api, maka azanlah. Maka larilah syaitan demi mengganggu baby tersebut. Siapa yang ajar benda ni? Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kefahaman ini kepada kita berdasarkan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu disebut suratul Insan, kita baca setiap pagi Jumaat selepas suratul Sajadah, iaitu inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Dalam ayat yang lain sebut wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa man. Allah telah mengilhamkan dalam jiwa kita ini ketakwaan, kejahatan. Lalu Allah sebut untung, qad aflah. Siapa yang menyucikan jiwanya dengan ketakwaan, wa qad khaba man dassaha, rugi orang yang mengotori jiwanya dengan kejahatan, dengan kefajiran. Ini letak pada kita tuan-tuan. Syariat ni jalan. Islam is our way of life. Islam merupakan jalan hidup kita.
Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jangan pedulikan mereka di sana. Ya, maksudnya kalau kita mengamalkan hanya Islam dalam kehidupan kita, kita tidak akan membangun. Kita tidak akan ke mana-mana. Kita mesti mencampur adukkan agama lain dengan kita. Sudah masuk dalam negara, kenapa? Sebab mereka ini unconfident, mandul keyakinan kepada Islam itu sendiri. Dan kan Nabi sebut, Islam itu hebat, ya'lu, paling tinggi, dan tidak ada sesiapa daripada mana agama lebih tinggi daripada Islam. Dia bagi contoh dia. Ini syariat. Sebab itu kes ponggong isteri berkerutu boleh bercerai. Sebab apa? Sebab उसके अंदर बहुत खराब हो गया. आपका जवाब नहीं कर सकते हो क्यों? पागल हो गया. Kalau ponggong pun tak tahulah geng-geng ponggong ni. Daripada ponggong pun boleh ambil kira. Kau ni ponggong ke depan? Nampak tak? Isteri tak pernah masak bergaduh. Boleh tak boleh kak? Saya mula-mula kahwin dengan isteriku. Standardlah kalau tak berapa pandai masak. Lalu aku pun mengajarinya macam mana buat laksa. Buat baca lagi hip hop dalam ni. Tuan-tuan, sebab tu dalam bahasa mudaka, hidup bermasyarakat dalam rumah tangga contoh dia. Kalau lah rumah tangga okey, okey. Betul tak betul? Oh kak. Kalau ni ada masalah rumah tangga, contoh ni, hak ujung ni, orang tua ni, dia takkan sampai Terengganu, Datuk. Datuk Ilyas. Ha? Tak mana? Tak sampai ni. Tak sampai. Nampak muka handsome. Penakut lelek Allah. Yang Muhammad. Jaga tutur kata Yang Muhammad. 301 Muhammad. Saya ulang. Atas speaker saya tak pedulikan. Bila haluan saya. Tuan-tuan. Tapi kan rumah tangga mereka ni, kau takut ke tak takut, melantaklah rumah tangga dia. Betul atau tidak? Betul. Tapi dia sampai sini. Pasal apa? Sebab rumah tangganya bagus, bermasyarakat bagus. Betul. Macam contoh, kami tak kata apa-apa, walaupun kami tak ada tisu di bawah tu je. Panas ni, tisu tak ada. Yang letak kat esko tu bahal. Bukan dia orang ceramah kami. Tuan-tuan, gua yang mana? Tuan-tuan, dalaman bagus, luaran bagus, subhanallah. Nak kain, nak relate dengan al-qalbu. Nabi kata apa dia? Jika di dalamnya baik, luaran pun kan turut baik. Dan jika dalamannya buruk, luarannya buruk. Allah wahiyal qalbu. Betul tak? Ya. Ni tengok contoh. Orang healing. Orang jadi attention. Apa? Once upon a time, you know, Ibnu Mas'ud didatangi sahabat dia. Ya Syekhana, 2-3 hari ni hidupku gundah gulana. Makan tak lalu, mandi tak basah. Ajarkanlah padaku bagaimana nak menghilangkan resahku. Ajarkan padaku agar ku tenang selalu. Apa Ibnu saya buat? Bacalah Quran, tenanglah hatimu. Andai kau baca Quran tetap tak tenang, mohon Tuhan ubahkan hatimu dengan hati yang baru. Boleh kau tukar hati? Tak boleh. Maknanya syariat bagi tahu, if you have any problem, more problem, contohlah baca Quran, selesai tak selesai? Selesai tak selesai? Bukan suruh menyanyi. Tiara menggamit kenangan zaman persekolahan.
Quran. Tak ada faedah. Pahala pun tak dapat. Betul atau tidak? Ni contoh. Duduk seorang-seorang tiba-tiba nyanyi. Sepatutnya dia mengaji. Sebab syarat beritahu, jika ada masalah, mengajilah. Baca Quran lah. Jadi salah sebut tadi ni. Kalau umur kita, hak puang, hak menepah belaka dah. Hak periuk tak ada dah. Betul ke tu? Tiba-tiba nak baca Quran, tak kesampaian. Tak reti. Duk nangis seorang-seorang. Dia nangis-nangis. Tapi dia kena belajar. Sebab bila belajar je baca Quran, dia tenang hati dia. Itu syarat beritahu. Bukan ngadu kat saya dia. Suami masalah, minta macam cakap lah. Dia Datuk sebut bagus juga. Kita ni, saya bukanlah nak, sebab Datuk ni macam banyak membela wanita. Dia kata tanpa wanita, siapalah kita sebagai. Dan saya pun menerima kenyataan benda macam ni. Sebab pengorbanan orang, yang Nabi Allah sebut dalam Quran pun, kalau reti berterima kasih, akan ku tambahkan nikmat aku kepada kamu. Bukan nikmat tambah isteri. Kebahagiaan, nikmat kebahagiaan. Saya 16 tahun Datuk-Datuk sebagai naib qadi di Kuala Selangor. 16 tahun. Saya nikah dengan dia pula. Saya nikahkan pasangan tu. Saya kata apa? Jangan beritahu kat Ustaz Lahbau ni. Saya bagi tempoh dia selama 30 bulan. Dengar adik-adik tuan-tuan. 3 is my experience Datuk. 30 bulan dia mula datang kegoyahan dalam rumah tangga. Ibarat kata, saya pesan khutbah nikah saya. Andai kamu diberi sampan dan diberikan 2 dayung, berdayunglah sebaik-baik dayungan. Jika ada sedikit ombak yang melintasi sampan kamu, maka bersabarlah dengan ombak tersebut. Jangan ombak datang kecil, kamu dah rungsing, kamu bergaduh, dan kamu terjun dalam sungai. Sampan dan dayung selamat. Tapi kamu bertemu dengan ambang perpecahan dalam rumah tangga. Sebab itulah hidup kita ni tuan. Hidup bersyariat dalam bahasa mudah bermasyarakat ni. Nak sebut malam ni tak lain tak bukan. Yang pertama, belajarlah kita mengenal di antara satu sama lain. Belajarlah ya. Yes, appreciate. Maksud belajar mengenal di antara satu sama lain. Kami ni walaupun kami boleh melawak bergurau. Pelawak ni pembohong kalau Kelantan kecek pelawak ni. Tapi bahasa standardnya melawak. Kami boleh gurau, tapi kami tak ambil hati. Bistri kami pun, bini-bini kami pun bukan dia tak tengok, dia tengok. Tapi dia bergelak sebab kami boleh. Sebab apa? Sebab kami saling appreciate, menghargai persahabatan dan kami kenal benda tersebut. Apa dia cerita tadi betul sebab saya memang lumpuh. Saya tidak boleh pijak bumi selama 78 hari. No left, no right, and no wake up. Yang saya tahu, saya menjerit electric shock like that lah. Datuk tahu lah kan tentang masalah sakit dia tak boleh, dia infection dia very high. CRP dekat 60 lebih tu. Tinggi. Asal 3.7, 3.6 like that lah. Tapi bila 60 lebih, bayangkan tuan-tuan, baru ni ada orang sakit tanya saya, Ustaz, akak sakit, apa Ustaz boleh bagi nasihat? Saya kata gini lah kak, banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. So isteri saya kata apa Datuk? Dia kata dulu masa abang sakit dulu, abang menjerit-jerit, abang kata la ilaha illa anta subhanaka inni la ilaha. Bila abang senyap dia tak berzikir, mana abang dah tidur lah tu. Sebab apa? Sebab nak beritahu memang sakit sungguh. Tapi nak cerita ni, Ustaz cerita sebab kita tak protect, kita tak objection. Salah pun sama juga. Dia datang ziarah saya, dia kenal saya. Setiap lepas ceramah, dia pindah mari ceramah Datuk. Dia ambil duit dia, saya ingat lagi. Saya ingat 7-8 kali, dia ambil duit, dia bagi saya separuh. Ni enta punya hak. Dia kata, Syekh lah, enta main pindah. Tak apa, anda tahu, enta dah putus pekerjaan. Anda bagi ke enta. Hari ni, dia jutawan tuan-tuan. Lepas tu dia sombong sikit. Tuan-tuan. Jadi dia, tak apalah tu hak dia semua melantak mampus pergi dia lah. Tapi dia ni, pasal kami kenal. Appreciate kak. Hargailah pasangan. Hargailah masyarakat kita yang baik.
Kita kena mula kenal dulu. Syarat bagi tahu. Lita'arafu. Kenal. Lepas tu bila tengok baru ni Ustaz Samad maju dengan Ustaz Azhar. Kelantan dan Terengganu. Masya Allah. Pasal apa? Sebab orang mengenali. Orang alim ulama. Sebab tu Datuk sebab tadi. Anak sendiri minat nak jumpa Ustaz Samad ke banyak negeri. Pasal apa? Sebab dia kenali. Nombor 2 kak. Ibu-ibu sekalian dia Datuk. Saling faham memahami tafahum. Saya nak beritahu kita. Jangan sombong. Buya Hamka kata, wahai sahabat-sahabat Datuk-Datuk Esko, YB dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Andai engkau tahu, kau berasal dari tanah. Andai engkau tahu, engkau tinggal di atas tanah. Andai engkau tahu, engkau makan hasil dari tanah. Andai engkau tahu, kau akan dikembalikan ke dalam tanah. Kenapa harus hidupmu seperti di langit biru? Allahu Akbar. Jangan sombong kak. Dalam hidup kita kalau sombong hancur. Tapi Nabi tak kata sombong macam pakai cantik ni mahal. Tu jam tu. Ni bag mahal. Tu pelot apa tadi nama? Jam mahal tuan. Sahabat tanya, Nabi sebut apa? La yadkhulunal jannata man kana fi qalbihi misqala habbatin min kibrin. Tidak akan masuk syurga bagi mereka yang ada di dalam hatinya sombong walau sebesar zarah sekalipun. Bangun seorang sahabat. Ya Rasulullah. Adakah dengan pakaian yang cantik, kasut yang cantik mahal, apakah itu juga dikira sombong? Apa Nabi jawab? Nabi kata tidak, itu bukan sombong. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah maha cantik, sukakan kecantikan. Yang sombong apa dia? Ghamtun nasi wa batarul haqqi. Rasa diri itu lebih hebat pada orang lain. Yang kedua, orang nasihat benar baik tak nak terima, dia tolak, Datuk. Inilah sombong. Maka kalau tak ada benda ni, insya-Allah masyarakat kita masyarakat yang bersyariat. Yang seterusnya pada dia tuan-tuan, marilah sama-sama kita saling tolong menolong. Syariat bagi tahu wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Orang beriman lelaki, beriman perempuan saling tolong menolong di antara satu sama lain. Jadi insya-Allah moga-moga wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong atas benda yang kebaikan dan takwa. Jangan tolong bantu benda yang maksiat dan kemungkaran. Adik-adik orang muda, baru ni Coldplay. Mari dekat Stadium Bukit Jalil. Ingat tak? Ramai 80,000 dia katakan. Tiket berjuta untung. Lalu Mufti Negeri Kuala Lumpur, Profesor Madya, Datuk Dr. Luqman bin Abdullah, anak Tuk Rajilah, Lubuk Tapah, Kelantan. Barang dia buat statement, barang sesiapa yang solat jamak kerana niat untuk pergi tengok Coldplay, maka harus diulang semula solat kerana tidak sah solat jamak, kerana pergi tempat tu maksiat. Dek, oh anak muda, anak-anak muda maki dalam Facebook, maki dalam TikTok. Mereka mengatakan, Mufti dah nak jadi Tuhan. Nak mengesahkan solat orang tu betul tak betul. Biadab kalau ada anak muda macam tu. Dan saya yakin anak muda di Terengganu, dia tidak akan jadi anak muda macam itu. Dan kita sedang cari. Sahabat-sahabat sedang cari, tapi kita takut itu hack account, scam. Moga-moga. Jadi kita insya-Allah tolong menolong, buat benda baik. Jangan tolong-menolong buat benda jahat. Negeri Terengganu, di bawah kepimpinan Menteri Besar kita, Datuk Sri Samsuri Ahmad. Esko-esko ni bukan jenis tak mengaji, semua alim-alim tuan-tuan.
Kena ingat, pertahankan. Ingat amaran nasihat Allah dalam suratul Hajj ayat 41. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari walillahi aqibatul umur. Pak benda ni semua alim ulama depan saya ni, walaupun mereka yang berhormat dan esko, boleh terjemah tafsir sendiri. Apa maksud suratul Hajj tersebut? Maksud dia, kempenlah rakyat jelata. Dan tahniah syabas kepada kami insya-Allah. Moga-moga berterusan bersama kepimpinan malim ulama insya-Allah. Ya, walaupun orang kata ulama ni hanya pandai pakai lebay dan serban, tak apalah. Tapi biar mereka ada akhlak yang paling utama insya-Allah. Wallahu a'lam.